Melayang serindit di atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Manis kata, selamat datang, lafaz bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Cik Aslan BC Ismail, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Simpang Rawai, yang dihormati Cikgu Nurhani Hazlina binti Syuib, Guru Perpustakaan Media SK Simpang Rawai, yang dihormati barisan ahli panel Cikgu Kamariah binti Awang, dan Cikgu El Gamilo bin Habibun Tan. Yang dihormati hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya dapat sama-sama kita berkumpul dalam webinar teknologi AI. Untuk pengetahuan semua, webinar ini dianjurkan oleh Rawai TV, TVPSS, SK Simpang Rawai. Hadirin sekalian, bagi memberkati lagi webinar kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amelie Bashirah binti Maisuf, murid tahun 6 Al-Farabi SK Simpang Rawai selaku moderator anda pada hari ini. Saya juga merupakan pengurusi bagi Rawai TV sesi 2023-2024. Tajuk bagi webinar kali ini ialah apakah teknologi AI? Baiklah, pertamanya terima kasih kepada kedua ahli panel kita pada kali ini, iaitu Cikgu Kamariah binti Awang atau lebih mesra dikenali sebagai Teacher K. Beliau ialah guru bahasa Inggeris dan matematik di Sekolah Kebangsaan Gong Balai. Antara kejayaan beliau ialah pingat perkhidmatan cemerlang 2022, anugerah khas PDPR peringkat kebangsaan 2021, The Most Exceptional Educated Teachers Award 2019, ikon guru teknologi pendidikan negeri Terengganu 2019. Apa khabar Teacher K? Alhamdulillah, khabar baik Adik Emily. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu Cikgu El Gamilo bin Habibun Tan. Beliau merupakan guru penolong kanan core curriculum di Sekolah Kebangsaan Gondang. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, dengan sukacitanya saya menjemput Cikgu Cik Aslan bin Cik Ismail untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya bagi pihak SK Simpang Rawai mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur dan terlebih lagi kepada dua orang ahli panel kita, iaitu mengenai teknologi AI ini. Jadi dengan adanya webinar ini, saya rasa dapat memberi manfaat yang besar kepada warga pendidik amnya dan juga tidak ketinggalanlah kepada anak-anak didik sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi dengan teknologi AI ini, segala perubahan ataupun pendedahan yang diberi itu amat memberi makna dalam zaman IT sekarang. Saya rasa itu saja bagi pihak sekolah ataupun Sekolah Simpang Rawai ini. Ucapkan terima kasih banyaklah kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Terima kasih. Tapi Cikgu, mungkin ramai dalam kalangan rakan-rakan semua tertanya-tanya tentang tajuk yang akan kita bawa pada hari ini. Ada juga yang mengetahui tentang teknologi AI. Tetapi ramai masih belum mengenal apakah maksud teknologi AI. Baiklah, seperti yang saya pernah baca di dalam media sosial, teknologi AI atau Artificial Intelligence atau di dalam bahasa Melayunya, teknologi kecerdasan buatan. Soalan saya untuk ahli panel pertama, iaitu Cikgu L, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Artificial Intelligence? Ya, baik, terima kasih kepada saudari Muslim Majlis iaitu Adik Bashirah, dan terima kasih juga kepada pihak sekolah yang sudi menjemput saya untuk kita berkongsi sedikit ilmu pada hari ini. Baik, soalan yang diajukan kepada saya, apa itu AI? Jadi saya yakin anda di luar sana, adik-adik semua di luar sana biasa mendengar perkataan AI, Artificial Intelligence, ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai kecerdasan buatan, yang mana ia merupakan satu teknologi dalam menjadikan suatu benda atau perkara yang mempunyai kepintaran seperti manusia yang ada pada mesin ataupun robot. Jadi AI ni dia menggunakan data raya ataupun big data
untuk memproses satu maklumat yang diperlukan oleh pengguna. Baik. Jadi dalam AI juga dia sebenarnya ada pembelajaran machine ataupun machine learning, yang mana sebelum satu perkara itu dapat dihasilkan, yang mana machine learning ni dia pecahkan kepada 3 maklumat, iaitu yang pertama dia memerlukan data, yang kedua dia menggunakan algoritma, dan yang ketiga menghasilkan maklumat yang diperlukan. Jadi dalam perkara tersebut AI ia dapat belajar suatu perkara seperti kepintaran manusia. Sebagai contoh, kalau kita lihat AI ni yang biasa kita dengar, contohnya Chat GPT yang sekarang ni sangat-sangat popular, okey, yang mana orang dapatkan pelbagai maklumat dalam Chat GPT hanya dengan menaikkan soalan saja, terus memberikan jawapan. Kalau sebelum ni kita menggunakan Google, dan sekarang ni ramai juga menggunakan Chat GPT. Selain pada itu, Midjourney, yang mana ramai orang mereka di luar sana menghasilkan image melalui Midjourney dengan menggunakan prompt, memberikan perkataan ataupun suatu ayat, dan dia boleh terjemahkan dengan image yang sangat mengagumkan. Dan selain pada itu juga kita dapat mengetahui bahawa antara contoh AI seperti kalau sebelum ni biasa orang sebut Hi Google ataupun Hey Siri, yang mana bila kita menyatakan satu perkara, dia dapat memberikan jawapan terus secara lisan kepada kita. Jadi ringkasannya adalah AI ni adalah satu alat berkemampuan untuk berfikir, dan ia akan memberikan satu maklumat atau menyelesaikan sesuatu tugasan. Terima kasih atas pencerahan berkenaan maksud sebenar AI ini. Soalan 2 ini saya tujukan kepada ahli panel kedua, Teacher K. Apakah kebaikan teknologi AI dalam bidang pendidikan, Teacher? Okey, Adik Emily. Okey, terima kasih terlebih dahulu kerana sudi menjemput Teacher K pada petang yang berbahagia ni, pada hari ini, untuk tajuk yang memang orang kata saya rasa viral dan saya rasa sangat trending lah kalau dibuat carian dalam media sosial kan. Memang orang kata sentiasa AI ni sentiasa ke depan lah. Dan sebentar tadi kita pun dah mendengar penjelasan daripada Cikgu L tentang apakah dia AI ni ataupun Artificial Intelligence kan, dalam bahasa Melayu kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya kalau nak cerita kebaikan tu memang sangat banyak kalau daripada segi kebaikan teknologi AI dalam pendidikan ni, kalau boleh saya katakan yang pertamalah kalau secara secara kasarnya adalah dari segi jimatnya masa. Saya boleh cakap macam itulah, jimatnya masa. Sebab kalau saya boleh tunjukkan contoh nanti selepas inilah, saya boleh tunjukkan contoh kenapa yang dimaksudkan jimatnya masa tu, sebab daripada katakan berhari-hari kita mencari maklumat. Kalau dahulu kita selalu saja nak cari maklumat, contohnya sungai terpanjang di Malaysia ataupun senarai sungai yang terdapat di Malaysia. Kita ambil yang fokus yang kecil sajalah, yang skop kecil. Jadi bila kita kan of course kita suruh anak murid kita ataupun rakan guru kita, so kita akan terus pergi pada Google, betul tak? Jadi kita terus pergi Google dan kita buat carian senarai sungai yang ada di Malaysia. Jadi kita pun list kan. Jadi kita tak tahu sebenarnya dari segi list, dari segi numbering, dari segi content tu sendiri kan. Bila kita buat searching tu, automatically dia akan keluar banyak sangat kan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk website, dalam bentuk list YouTube kan kalau dahulu lah. Tapi memandangkan AI sekarang ni yang saya rasa bermula Februari lah. Saya rasa Januari tu dia starting, and then Februari 2023 boleh kata semua duk sembang pasal AI. Dan antara intipati utama yang saya nak
orang kata kupaskan dekat sini adalah dari segi jimat masa. Sebab memang sangat menjimatkan masa. So bila kalau buat melalui AI lah, saya bagi contoh chat apa yang sekarang ni yang glamour tu, chat GPT kan. Chat GPT tu ataupun dia punya ataupun Bing AI ke apa. So terus saja contohnya berikan cadangan kertas kerja cara membersihkan sungai. Nanti saya akan tunjuk contoh cara membersihkan sungai dalam berapa muka surat. So dia AI ni betapa kata kebaikan dari segi situ adalah masa yang kita peruntukkan. Maksudnya dengan hanya beberapa saat saya rasa kita dah dapat maklumat dan sumbernya sekali. Kadang-kadang ada juga yang mempertikaikan dari segi sumber. Yang tu tugas kita lah sebagai macam saya, tugas sebagai seorang guru untuk kata menilai dan menyelidik adakah itu daripada sumber yang sahih. Tapi kebiasaannya kalau tengok dari segi setakat ni saya buat carian, memang alhamdulillah lah, maknanya sumbernya tu betul. Sumbernya tu maksudnya ada yang memberi sumber link dia tu dan alhamdulillah lah ada yang betul lah. Okey. Dari segi yang kedua saya rasa dari segi macam saya ambil contoh tadi dari segi teks dari segi orang kata dari segi penulisan saya kata jimatkan masa. Dan yang kedua saya ada try baru ni daripada cikgu daripada Perlis yang ada yang berkongsi ilmu dari segi orang kata DID AI kalau tak silap saya dia punya term dia tu nanti kita akan tengoklah apa actually DID AI tu. So kalau macam DID AI ni kebaikan dia ialah maksudnya you just masukkan gambar and then you can generate sendiri sama ada kita nak menggunakan suara komputer ataupun menggunakan suara kita juga boleh tapi kita uploadkan suara kita. Jadi nampak tak kat situ kalaulah sekiranya kita nak buat lebih interaktif, lebih menarik. Jadi contohnya kita letak gambar kartun kan. Jadi dia akan jadi lebih interaktif lah, lebih maksudnya lebih menarik minat pelajar. Jadi kat situ macam teacher boleh katakan dua elemen yang memang dia sangat menarik. Maksudnya kebaikan kepada pelajar, of course dia sangat menarik minat pelajar untuk lebih meneroka apakah ilmu itu, manakala yang pertama tadi memang menjimatkan masa tu of course lah yang boleh teacher kata 2 poin penting tu. Setakat ni ada Emily? Terima kasih teacher atas pengurusan yang cukup menarik itu tadi. Saya selalu melihat di dalam media sosial ramai yang perkatakan AI. Cikgu L, kenapa ia penting untuk kita sekarang? Baik. Jika kita sentuh tentang peranan ataupun kepentingan AI ni, kita dapat lihat bahawa AI ni telah berkembang dengan pesat sejak tahun 1940-an lagi. Di mana ia telah berkembang dengan pesat sehingga kini, yang mana AI ni sebenarnya dia memberikan kelebihan ataupun memberikan peranan. Dia dapat melaksanakan kecekapan dan peningkatan suatu produktiviti. Sebagai contoh, apabila manusia mencipta robot ataupun mesin, ia dapat membantu manusia mempercepatkan kerja-kerja seharian. Sebagai contohnya di kilang, untuk memasang sesebuah kenderaan yang besar, kita perlukan banyak tenaga manusia, tetapi apabila menggunakan mesin ataupun robot yang telah disettingkan dengan maklumat-maklumat yang diperlukan, kerja dan tugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan produktif. Okey, yang kedua pula, kita dapat lihat dari segi membantu dari bidang perniagaan. Bagaimana AI membantu kita dalam perniagaan? Kita dapat lihat bahawa sebagai contohlah, kalau anda buka Shopee, anda masukkan satu image atau letakkan satu perkataan, ia akan menghasilkan dan mengeluarkan maklumat yang kita perlukan, barang-barang yang kita nak beli di dalam Shopee, di dalam Lazada, mahupun di TikTok Shop sekarang ni. Jadi bagaimana kita melihat AI ni dapat membantu perniagaan, pertumbuhan perniagaan sesebuah negara. Kita dapat lihat bahawa AI ni dia memudahkan kita untuk
memilih sesuatu barang, keperluan. Kadang-kadang kalau kita lihat, dia dapat sendiri algoritma dia yang mana dia tahu apa yang kita perlukan. Contohnya kita type sebagai contoh di dalam Shopee sebagai contohnya, kalau kita type sebagai meja gaming, dia akan memberikan maklumat-maklumat yang kita perlukan dan kita boleh sorting mengikut harga yang paling murah ataupun yang mana yang ramai orang beli. Okay? Jadi di sini kita dapat lihat bahawa AI dia membantu dari segi bidang perniagaan. Selain pada itu, AI juga membantu dari segi peningkatan pemantauan. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa maklumat-maklumat yang diperolehi, data raya yang diperolehi, sebenarnya apabila diproses, ianya boleh membuat satu pemantauan. Sebagai contoh, dari segi lamaran kajian cuaca, selain pada itu kita boleh tahu sekarang ni adalah musim panas. Apabila maklumat-maklumat itu telah dimasukkan di dalam satu data, satu mesin ataupun komputer, kita dapat memberikan analisis dengan lebih cepat dan tepat. Selain pada itu juga ia dapat mengurangkan kesilapan manusia. Kita tidak nafikan bahawa mesin ini ataupun sebagai contoh komputer, ia dapat mendapat mengurangkan kesilapan yang dilakukan oleh manusia-manusia biasa. Sebagai contoh, kalau kita type kadang-kadang mungkin silap mengeja, tetapi kalau menggunakan apabila komputer kita mempunyai satu sistem yang boleh mengenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, ia dapat membantu kita memperbetulkan segala kesilapan yang dibuat oleh manusia tetapi diselesaikan melalui sistem di komputer. Terima kasih Cikgu L. Teacher, untuk soalan terakhir ini, adakah perlu pelajar mempelajari teknologi AI, Teacher? Okey, untuk soalan ni, terima kasih Adik Emily. Okey, kembali pula kepada teacher. Adakah perlu kan, soalan Adik Emily tadi? Adakah perlu seorang pelajar ataupun murid untuk mengetahui ataupun mempelajari ilmu AI ni kan? Jadi memang bagi saya memang sangat perlulah ada suatu term lah, biasa kita tengok yang overseas punya lah. Okey, kalau macam kita tahu dia punya level tu, kalau tahu AI ni kita duduk dalam kapal terbang, itu istilah tahu. Manakala kalau kita guna AI, istilah dia kita dah boleh terbang. Manakala kalau yang belum tahu dan belum guna AI ni, umpamanya dia hanya duduk dekat tangga kapal terbang, lepas tu kapal terbang tinggal dia. Macam tu. Yang tu dia punya sekadar, bukan kata gimmick, sekadar orang kata perumpamaan lah. Maksudnya kalau nak tanya perlu ke tak? Of course. Maksudnya kita sebagai pelajar, macam saya sebagai guru, of course perlu tahu, perlu belajar sebab memang dia memberi, kita ambil yang baik lah, yang baiknya. Contohnya macam saya rasa saya boleh share, saya cuba buka dulu. Okay, contohnya. Sekejap nanti saya cuba share. Harapnya internet okey lah. Alright. Sekejap dulu ya, saya baru nak saya nak tengok laju ke tak laju, okey? Harapnya internet dekat sini okey, dekat sekolah saya. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, tak apa. Sementara kita tu, okey, bagi saya adakah perlukah pelajar? So, kalau poin yang pertama saya ni dari segi sebab apa perlu? Of course, sebab peningkatan kemahiran kerja. Bila pelajar, saya ambil contoh pelajar sekolah menengah lah, pelajar sekolah yang memang dah nak masuk kepada institusi pengajian tinggi ataupun yang dah nak bekerja ya selepas IPTA tu. Jadi bila kita mahir dalam sesuatu AI ni, dia boleh menjadi kepada peningkatan kemahiran kerja kita.
Dan dari segi yang kedua tu pula adalah dari segi pemahaman teknologi masa sekarang ni. Jadi kita selaku pengguna teknologi ni, kita memang orang kata kena memahami dan kita macam bukanlah kata nak ikut trend, tak adalah nak ikut trend sangat. Cuma kita perlu tahu peredaran dari segi peredaran masa, apakah yang teknologi terbaru. Kalau macam dulu kita selalu sebut 4AR, kalau dulu kita sebut AR kan, augmented reality, kadang kita sebut VR. So sekarang ni macam bila AI datang dengan penuh dengan trendingnya, dengan viralnya, setiap hari orang duk cakap sembang pasal ChatGPT tu apa semua. Jadi kita selaku macam saya guru lah, bila nak terang kepada anak murid saya, so kita of course kita sebagai pendidik mesti tahulah, manakala pelajar lagi perlu tahu. Dan apa yang saya nampak, poin yang ketiga dari segi berinovasi dan kreativiti. Maksudnya kita dengan cara tu pelajar boleh orang kata kembangkan lagi idea, lebih berkreatif, lebih kreativiti, orang kata lebih berinovatif kan. Selain daripada kita menyedari dari segi kesedaran etika, yang tu memang sangat penting lah. Maknanya dia, walaupun kita guna AI ni dalam pada masa yang sama sebagai pendidik, maksudnya saya perlu terapkan kepada pelajar saya, kepada murid saya tentang etika lah. Okey, saya cuba share lah, boleh ke tak boleh ni, sebab macam lain tak berapa okey ni saya rasa. Okey, tak mengizinkan saya untuk buka website tu, tapi saya rasa itu antara yang saya cuba kupas lah tadi. Okey, boleh ke tak? Saya masih lagi menunggu sekejap line tu. Tak apa Adik Emily. Sekejap. Okey, harapnya sebab kadang-kadang kan line dia sibuk kan. Dan kalau yang kita sedia maklum, kalau saya ambil yang kata apa, yang viral lah ni, maksudnya ChatGPT ni adalah dah berapa kali dah saya rasa setakat ini yang telah dikemas kini. Alright, so kalau macam saya rasa saya dah boleh share dah. Sekejap saya share sikit je. Mana share? Okey, nampak nampak kan? Okey, nampak kan? Okey, contohnya kita boleh tulis dekat sini kita boleh tulis senaraikan cara menjaga kebersihan pantai dan hidupan laut, typing error, hidupan laut dalam 2 muka surat kan macam tu. So kita tengok sejauh mana. Yang ni yang maksudnya cepatnya siap dia orang AI ni terus tulis muka surat 1 kan, nampak kat situ. Jadi kalau macam sebagai guru, sebagai pelajar pun sama, kalau perlu perlu memberi pembentangan di dalam kelas contohnya. Jadi kita dengan orang kata dalam masa yang singkat, sebab kita sekarang ni semua nak cepat kan, semua nak cepat. Jadi nampak tak maksudnya dekat situ, siap muka surat 2, lepas tu ada lagi numbering kat situ. Yang tu yang bagi saya satu kelebihan dalam kita meneroka ilmu AI yang baru ni. Nampak? So tu kalau saya buat macam ni kan, kalau saya rasa saya tak tahu saya boleh edit in English. Saya cuba. Saya tak tahu, saya nak try dulu ni. Dia jadi ke tak jadi? Alright, nampak kat situ. Asalnya dalam bahasa Melayu tadi kan. Kalau contohnya macam pelajar kita tak memahami ayat dalam bahasa Inggeris secara overallnya, kalau mereka ingin membuat sesuatu carian, nampak tak? Kat situ hanya tambah perkataan in English saja kat belakang tu. And then AI ni akan generate jawapan tu terus saja dalam bahasa Inggeris. Tadi kan dalam bahasa Melayu kan. Jadi ini adalah dalam bahasa Inggeris.
bagi saya kita membawa pelajar meneroka ilmu dengan masa yang sekejap saja dan insya-Allah dengan orang kata pemahaman dan nilai etika yang perlu dibimbing oleh seorang guru, insya-Allah saya rasa anak murid kita dapatlah menguasai dan menggunakan teknologi AI ni dengan lebih baik. Okey. Okey, saya stop balik mana saya punya ni. Stop sharing. Alright, stop sharing. Okey. Jadi saya serahkan kembali kepada adik Emily. Okey. Dia stop sharing. Dia dah betul dah. Saya dah stop kan? Okey. Terima Terima kasih. kasih. Alhamdulillah, terima kasih di atas semua jawapan dan pencerahan yang diberikan oleh kedua ahli panel. Kesimpulannya, sebagai murid, kita perlu belajar apa-apa teknologi yang terkini bagi membantu meningkatkan prestasi kita untuk masa hadapan. Tetapi, mestilah menjaga adab dan disiplin serta tidak menyalahgunakan ke arah keburukan. Sekian saja untuk webinar kali ini. Terima kasih kepada semua pendengar dan rakan-rakan. Kita sudahi dengan surah Al-Aus. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Terkini, semasa dan berinformasi. Jangan lupa subscribe. Bye.